Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini kita menyambung pendidikan tauhid. Yang ini kita hari itu sudah masuk pada sifat salbiyah yang terakhir itu sampai di sini, iaitu sifat-sifat yang terkandung dalam sifat salbiyah. Iaitu sifat salbiyah ada 5 sifat. Pada hari ini muka surat yang ke-21 dan 22 Okey, 21. Kita nak masuk sifat kesalbiyah sahaja. Walau bagaimanapun saya tengok di situ dalam buku aktiviti ada yang sudah menjawab lebih daripada apa yang disuruh. Kemudian sebenarnya yang terdahulu tu pernah saya cakapkan, kita buat dahulu kerja tu dalam kelas tapi ada yang tak siap. Jadi itu yang menyebabkan kerja kita bertangguh dan banyak makin lama makin banyak. Walau bagaimanapun tak apalah, yang sudah hantar kitab aktiviti tu tak apa. Saya tak minta lagi untuk masa sekarang. Bukan kerana apa, sebab kita ada kerja lain. Kita sambung juga pembelajaran kita. Bagi yang buat tak endah tu, saya tak tahu nak kata apa lagi. Tapi saya akan hantar mesej dan juga saya akan telefon juga bagi individu pelajar yang buat tak faham saja dengan pembelajaran. Okey. Kita nak tahu mungkin dia ada masalah kan, kita tak faham, kita tak faham. Okey, hari ini kita tengok pada sifat salbiyah. Sifat salbiyah ada 5, iaitu qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsi, wahdaniyah. Okey, ini bahagian sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kita perlu memahami makna perkataan itu sendiri. Qidam sedia, baqa kekal, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Taala dengan yang baru, qiyamu ta'ala bi nafsi, berdiri Allah Taala dengan sendirinya. Berdiri di sini maksudnya tidak perlukan yang lain. Wahdaniyah iaitu tunggal. Kenapakah dinamakan sifat salbiyah itu salbiyah? Sifat salbiyah itu dinamakan salbiyah, 5 sifat itulah yang menolak. Jadi kalau ditanya kenapa dinamakan sifat salbiyah, jawab pendek-pendek saja, bukan disalin panjang-panjang. Itu yang jadi kerja kita terlalu banyak. Kerana sifat salbiyah menolak kekurangan Allah, gitu. Menolak kekurangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca, sifat itulah yang menolak dan menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya dan segala sifat kekurangan atasnya seperti kenyataan di bawah. Ayat ini kan berbelit-belit. Ayat yang mudah sebenarnya. Sifat salbiyah menafikan kekurangan atasnya ni kepada Allah lah. Sifat salbiyah menafikan kekurangan kepada Allah. Qidam itu sedia, menafikan Allah Ta'ala itu ada permulaan. Permulaan ni maksudnya dilahirkan, dijadikan. Seperti mana manusia itu dijadikan dan dilahirkan. Baqa itu kekal, menafikan Allah Ta'ala itu ada kesudahan. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, iaitu Allah Ta'ala itu bersalahan dengan yang baru, menafikan sama Allah Ta'ala dengan yang baru. Qiyamu ta'ala binafsi, menafikan Allah berhajat kepada yang lain. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, ya. Wahdaniyah, iaitu Allah Ta'ala itu tunggal, menafikan Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Jadi kalau ditanya apakah yang dinafikan sifat qiyamu ta'ala binafsi, pertama sekali iaitu kita kena perlu faham makna perkataan tu. Qiyam berdiri Allah Ta'ala binafsi dengan diri sendiri. Maknanya Allah tidak perlukan kepada yang lain. Allah Ta'ala tidak memerlukan yang lain. Menafikan hajat kepada Allah. Okey, macam gitu. Kalau contohnya wahdaniyah, apakah yang dinafikan wahdaniyah? Menafikan berbilang-bilang. Kita kena tahulah makna dia dahulu. Okey. Ini sifat salbiyah dan juga sebab-sebab dinamakan sifat salbiyah. Kemudian kita masuk pada hakikat dia. Ma'ani ni pun kita belum masuk lagi, tapi ada yang dah baca, dah tulis, dah jawab. Saya pun tak tahu macam mana nak kata. Dia dah lebih advance pembelajarannya. Apakah hakikat sifat al-salbiyah? Yang pertama sekali kita kena faham apa makna hakikat. Hakikat ni kenyataan. Apakah kenyataan salbiyah itu? Salbiyah itu menafikan. Iaitu ibarat menolak. Kalau kita tanya apakah hakikat salbiyah, jawapan kita iaitu menolak dan menafikan. Itu saja cukup. Jangan panjang-panjang. Menolak dan menafikan yang tiada. Kalau kita baca, ibarat daripada menolakkan dan menafikan perkara yang tiada layak atas Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat itu tiada pada hati dan fikiran dan tiada pada luar fikiran.
Ini ayat ni berbelit-belit. Kenapa berbelit-belit? Kerana diterjemah daripada bahasa Arab, ya. Kemudian ayat ini diambil daripada falsafah. Falsafah ni kata-kata, sebab ilmu tauhid ni memang ilmu falsafah. Dia sudah jadi gabungkan, jadi perkataan itu berbelit-belit. Okey. Ia dinamakan juga sifat adamiyah. Adamiyah ni maksud tiada. Tetapi tidak dihukumkan nafi, kerana antara nafi dengan adam, nafi ni menafikan, adam ni tiada. Ada perbezaan, iaitu tiap-tiap nafi dihukumkan adam, tapi tidak tiap-tiap adam itu dihukumkan nafi. Ini memeningkan kepala sebenarnya. Okey. Seperti sifat salbiah, maka ia adam, tapi tiada nafi. Adam ni tiada. Sifat salbiah itu adam, tiada. Tiada nafi. Maka nyatalah adam itu am dan nafi itu khas. Ceritanya kalau A itu adalah B dan B adalah C, A dengan C hampir serupa. Saya ulang balik semula. A itu dengan B adalah sama, B dengan C serupa, maka A dengan C ada kaitan. Itulah dia punya perkataan. Jadi okey, kita nak balik semula. Apakah hakikat sifat salbiah? Iaitu menolak dan menafikan kekurangan yang tidak layak kepada Allah Ta'ala. Kemudian apakah makna nafi? Menafikan. Apakah makna adam? Adam iaitu yang tiada. Selebihnya kita tak payah nak baca lebih-lebih, yang akan menyebabkan kepala kita menjadi pening. Baik, okey, setakat itu saja dahulu. Ma'ani pun belum masuk, tapi ada yang dah jawab dah. Saya pun tak faham kenapa boleh terus membaca yang kita belum belajar. Setakat itu saja dahulu, pendek-pendek saja belajar. Yang penting kita faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.